Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Bertani. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 27 Jun bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menggesa SMD Semiconductor agar meneroka pengeluaran chip milik Sarawak untuk dimasukkan ke dalam satelit. Menurut beliau, ke arah itu, entiti milik penuh kerajaan Sarawak tersebut perlu bekerjasama dengan rakan kongsi swasta untuk inisiatif penyelidikan dan pembangunan chip berkenaan. The partnership could facilitate the growth of our local manufacturers into high-end producers of aerospace components. By elevating our local manufacturing into high-end aerospace component production, it will drive innovation, enhance technological expertise, and create a robust ecosystem that supports the growth of high-tech industries in Sarawak. Beliau berkata demikian pada perasmian Pusat Reka Bentuk SMD dan Akademi SMD di Kota Semarahan. Menyentuh mengenai memorandum persefahaman antara SMD dan Jabatan Tanah dan Survey yang dimeterai pada majlis yang sama, beliau berkata ia merupakan satu lagi sejarah penting bagi SMD. Menurutnya, kerjasama tersebut melibatkan pengeluaran chip baharu untuk pengesanan elektronik, satu projek amat penting kerana mengintegrasikan kemajuan semikonduktor dengan sistem terbenam penjejakan elektronik, Electronic Tracking Embedded System ETES atau teknologi pengesanan objek. Jelas Premier, sinergi tersebut berpotensi memacu penyelesaian inovatif dalam pelbagai aplikasi termasuk penandaan tanah, pengiraan keluasan tanah, pengesanan cerun dan kedudukan geo. Sehubungan itu, beliau berharap produk tersebut dapat dibangunkan dan dikomersialkan bukan sahaja di Sarawak tetapi di seluruh rantau ini melalui kerjasama berkenaan. Projek Jambatan Kedua Batu Kawah dan Jalan Masuk Baharu bernilai RM160 juta perlu disegerakan supaya pembangunan lainnya dapat dibina secepat mungkin. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amal Dr. Sim Kui Hian, menggesa agar kerja berkaitan disegerakan dengan langkah seterusnya ialah mengendalikan secara aktif urusan pengambilan tanah dan tender projek memandangkan kerja ukur tanah telah siap. Katanya disebabkan pembangunan pesat batu kawah, terdapat peningkatan ketara dalam kedua-dua penduduk dan lalu lintas menyebabkan kesesakan yang kerap di sepanjang jalan batu kawah dan jambatan Datuk Chong Kyun Kong. Menerusi satu kenyataan media semalam, beliau memberitahu projek pembangunan besar-besaran dan penting ini akan menelan belanja RM160 juta meliputi pembinaan jambatan batu kawah kedua di atas Sungai Sarawak dan jalan dua laluan baharu dengan panjang keseluruhan lebih 5 kilometer. Kedua-duanya akan membantu mengurangkan isu trafik semasa. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan bahawa jalan penghubung sepanjang 3 km dari lampu isyarat Jalan Stephen Yong melalui Kampung Segedup ke Matang juga akan dibina tidak lama lagi. Sementara itu, projek pembinaan Jambatan Batang Lupar 2 yang bermula pada Mac 2022 kini sudah mencapai 45.60% siap. Ia dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Larry Wu, semasa beliau meninjau di tapak projek berkenaan. Jambatan Batang Lupar 2 yang menelan kos keseluruhan pembinaan berjumlah RM223.63 juta merupakan jambatan yang mempunyai menara kabel tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 145.5 meter. Jambatan ini akan menjadi mercu tanda baharu sekaligus akan mengubah lanskap pembangunan di Bandar Simanggang apabila ia siap sepenuhnya kelak. Dalam pada itu, Datuk Insinyur Aidil turut mengadakan lawatan ke projek pembinaan jalan dari Jalan Kejatau ke Jambatan Batang Lupar 2 di bawah pakej B2 Fasa 1. Beliau turut meninjau projek menaik taraf Jalan Bandar Simanggang yang mana skop kerjanya adalah menaik taraf dari Jalan 2 lorong ke 4 lorong. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Tunku Jaafar dan isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi menerima kunjungan hormat daripada delegasi Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri di Astana Negeri di Kuching semalam.
Rombongan delegasi IDFR di bawah Kementerian Luar Negeri itu diiringi Pengarah Wilayah Sarawak, Kementerian Luar Negeri, Fanny Nuli dan Pengarah Pusat Pemerkasaan dan Kompetensi IDFR, Datuk Westmoreland Edward Pallon. Ia turut disertai 16 pelajar yang mengikuti kursus diploma diplomasi di IDFR. Ditemui selepas kunjungan itu, Datuk Westmoreland Edward Pallon berkata, kunjungan bertujuan mendedahkan kepada pelajar tersebut mengenai keunikan budaya, tradisi serta politik di Sarawak. So we have decided to visit Sarawak this year because of the uniqueness in the relationship between Sarawak and Federal, and also the progress that Sarawak has achieved over the years, and basically to understand the culture and the development that's taking place in Sarawak, so they'll be able to also help promote and share and disseminate information about Sarawak when they're abroad, when they promote Malaysia as a whole. Turut diperincikan mengenai inisiatif yang ada dan bakal dilaksanakan kerajaan negeri dalam membangunkan Bumi Kenyalang. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR sentiasa membuat pemantauan yang rapi terhadap projek pembangunan rumah-rumah ibadat dan sekolah mubaligh di negeri ini. Pengarahnya, Datuk Jack Aman Luat berkata pemantauan itu dibuat bagi memastikan pelaksanaan projek penerusi dana disalurkan dapat disiapkan mengikut jadual. Tegasnya lagi, pelaksanaan projek berkenaan perlu disiapkan sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun. Tahun ini, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan dana sebanyak 110 juta ringgit grant kepada UNIFOR bagi tujuan pembinaan, pembaikan dan naik taraf rumah ibadah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program kempen derma darah anjuran UNIFOR dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Persatuan Wartawan Bahagian Kuching. Kawasan rukun tetangga KRT bahagian Limbang perlu memanfaatkan produk pelancongan yang berpotensi di bahagian itu dalam usaha memperkasa ekonomi komuniti. Ke arah itu, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Azman Muhammad Yusof, mahu mereka mengenal pasti produk pelancongan yang boleh diangkat untuk menarik pelancong luar, khusus dari negara jiran Brunei Darussalam. Katanya, Limbang berdekatan dengan Brunei Darussalam memberi banyak manfaat dengan menghasilkan produk yang dimahukan mereka seperti makanan dan minuman, perkhidmatan atau pelancongan. Dengan tarikan itu akan dapat meningkatkan ekonomi komuniti di Limbang. Datuk Azman berkata demikian dalam ucapannya pada program pemantapan KRT bahagian di Limbang melibatkan seramai 450 ahli KRT dari 45 buah KRT di Limbang. Selaras perkembangan semasa dalam bidang penyiaran masa kini, satu program baharu telah diterbitkan oleh Miri FM iaitu secara podcast menerusi platform YouTube. Pengurus stesen RTM Miri Saiful Arini berkata program terbaru dinamakan Relax ini merupakan program santai dengan membincangkan isu-isu semasa, mengetengahkan program di Miri FM serta mempromosikan personaliti Miri FM. Kita lihat perkembangan semasa khasnya di internet, terutamanya yang berhubung kait dengan broadcasting ataupun penyiaran. Jadi kita mengambil inisiatif untuk mewujudkan sebuah program khas podcast dan menerusi platform YouTube. Itu kita akan menerbitkan program Relax, yang mana siaran percubaan kita bermula hari ini 26 Jun 2024. Beliau berkata demikian pada Majlis Ngiling Tikai Gawai 2024 Miri FM di RTM Miri. Siaran pertama telah bermula semalam pukul 10 pagi selama 30 minit dan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat melibatkan penyampai radio Miri FM dari perkhidmatan Melayu, Cina, Iban, Kayan dan Kenyah mengendalikan program tersebut. Sementara itu pada majlis tersebut beliau juga menyeru kekitangan RTM Miri untuk sentiasa mengekalkan semangat kerjasama apabila menganjurkan majlis. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti di stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.